كلام قديم لا يمال سماعه تنزه عن قول وفعل ونياتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهري وخيراتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وشمعي ومكناتي وسهل علي حفظا ثم درسه بجاه النبي والأهل والصحابة صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن سلام الله والرضوان على من عظم القرآن سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص ومحب راغب القرآن محب راغب القرآن صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang mubarak ini kita bawa perkongsian sedikit tentang kelebihan membaca Al-Quran. Kelebihan membaca Al-Quran, terutama pula di dalam bulan Ramadan yang mubarak ini. Masing-masing mencari bagaimana kelebihan dalam bulan Ramadan. Sebab itulah kita supaya pastikan dalam bulan Ramadan ini berlumba-lumba orang membaca Al-Quran, kerana ada hadis yang menjelaskan tentang kelebihan membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Ya, amalan-amalan yang mendapatkan manfaat dan fadilat yang amat besar banyak sekali berhubung tentang membaca Al-Quran. Hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanah bi asyri amthaliha. Dijelaskan dalam hadis yang dia punya sanadnya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membaca daripada kitabku, kata Allah, ya, satu huruf daripada kitab Al-Quran, maka baginya kebaikan dengan kebaikan 10 kebajikan, 10 ganjaran. Allahu Rabbi. Satu huruf. Bukan dikatakan pula la aqulu alif lam mim.
Tetapi dinyatakan dalam hadis ini, iaitu walakin alif harpun, lam harpun, mim harpun. Satu huruf itu dikira 10 ganjaran. Kalau 2 huruf 20 ganjaran, 30. Kalau kita baca satu ayat. Itu sebabnya amatilah dalam bulan Ramadan ini supaya kita mempertingkatkan amal ibadah kita. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 105. Ya, ayat 105 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Makhumnya, katakanlah, wahai Muhammad, yakni beramallah kamu dengan segala yang diperintahkan maka Allah dan Rasul. Ya, beramallah kamu dengan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan oleh Allah Ta'ala. Ya, apa yang kamu telah kerjakan diperlihat dan dikembalikan kepada Allah suatu masa kamu mengetahui perkara-perkara yang gaib. Hanya Allah saja yang mengetahui perkara yang nyata. Kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Di situ masa. Suatu masa kita akan kembali kepada Allah. Amalan-amalan kita menjadi tanggungjawab kita beramal itu semuanya kerana Allah, bukanlah untuk orang lain, tapi untuk kita. Sebab itulah bulan Ramadan ini bulan yang paling istimewa. Riwayat yang sahih menunjukkan kelebihan bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu an, Ramadana imana wa ihtisaba ma taqaddama min zambih. Siapa-siapa yang menghidupkan Ramadan di waktu siangnya dengan yakin berpuasa, puasa segala anggota, puasa mata, puasa kita tak makan, puasa telinga, segalanya berpuasa kerana Allah Ta'ala. Ya, jelas ya, kerana Allah Ta'ala. Dan malamnya ia beribadah, bangun, solat tarawihnya, solat witirnya, membaca Al-Qurannya dan tahajudnya. Macam-macam boleh dibuat. Ya, InsyaAllah kita mudah membuat kebaikan dan tidak mudah terjerat dengan nafsu dan hasutan syaitan. Ini sebab itulah hari ini bermacam-macam. Kalau dulu pada tahun lepas, kita boleh solat berjamaah di masjid di surau. Habis kita solat berjamaah tarawih, solat isyak, kita selepas kita selesai subuh, kita bertadarus beramai-ramai. Iaitu jadi bertadarus ramai-ramai, iaitu didengar. Orang baca tu sorang. Itu nama tadarus. Sama ada bacaan secara morotal. Jadi ada yang menegur, ada yang tasmi'. Alhamdulillah. Tapi tahun ini kita diuji. Kita dikehendaki supaya duduk di rumah saja, berjemaah di rumah. Kalau ahli keluarga kita ahli ibadah, alhamdulillah. Kalau kita ni ahli ibadah, alhamdulillah.
kita boleh pimpin. Inilah masanya. Bagaimana kita untuk melatih generasi kita, keturunan kita. Kerana di bawah turunan kita dinamakan, itu nama harta yang paling bagus. Ya. Sebab kita doa. Apa doa kita selalu? Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami, isteri kami, zuriat keturunan kami dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah aku pemimpin yang boleh memimpin diorang. Qurrata a'yun, supaya kita melihat keturunan kita, ahli keluarga kita sejuk mata memandang. Apa kata yang sejuk mata memandang? Seronoklah kita tengok balik rumah anak kita sembahyang, isteri kita sembahyang. Itu seronok. Qurrata a'yun, maknanya qurrata a'yun itu sejuk mata memandang. Gembira kerana hasil daripada keluarga kita dapat membentuk keluarga yang sakinah, boleh puasa bersama-sama, boleh berbuka bersama-sama, boleh berjamaah solat tarawih bersama-sama. Ini namanya keluarga sakinah. Bahagia. Ya. Mudah-mudahan dengan keluarga ini. Sebab itu ramai diorang faham. Tahun lepas kita di masjid, kita di surau, kita bertadarus, disemak. Sebagaimana amalan baginda Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan, baginda menghadap malaikat Jibril alaihissalam untuk ditasmik bacaannya. Ini Rasulullah. Rasulullah buat gitu. Ya, ditasmik. Dan tu kita ni kena tasmik secara murattal. Baca murattal pelan-pelan. Ada orang bertanya pada saya, Ustaz, bagaimana orang yang hantar pada WhatsApp tu, ni satu kumpulan, dia kata buat satu kumpulan. Buat satu kumpulan, lebih kurang dibahagi-bahagi. Kalau 30 juz, bagi seorang sejuz. Ataupun ada yang sanggup baca 3 juz seorang, 3 juzuk. Ada yang baca 2 juzuk. Jadi maka dia kata lepas tu masing-masing mengkhabarkan kepada ketua kumpulan bahawa apa yang dibaca juzuk ini, juzuk ni, juzuk ni dah selesai. Terus dia buat atam. Boleh tak Ustaz? Saya nak katakan boleh tak boleh. Begini. Ini pandangan saya. Dunia sekarang ini dunia maya, alam maya. Ya, boleh buat semua. Okey. Bagaimana yang dilakukan di mana mahat tahfiz yang anak-anak muridnya semua balik di kampung. Begitu juga berlaku di sekolah-sekolah tinggi, di universiti misalnya, di maktab perguruan misalnya, secara online. Sekarang ada secara canggih, dunia yang canggih sekarang. Jadi masing-masing menghadap komputer atau menghadap melalui handphone. Sekarang handphone cukup, ya, cukup canggih. Bukan gunakan handphone itu untuk memfitnah, tengok perkara-perkara yang tak munasabah, tak memberi manfaat. Ini gunanya. Di dalam Islam ada garis panduannya. Maka boleh. Okey. Ketua kumpulan memberikan time. Memberikan time. Jadi secara online masing-masing buka, misalnya pukul 4 petang, ataupun lepas asar, ataupun lepas lepas waktu zuhur. Okey, pakat. Kumpulan ni masing-masing buka komputer. Dia buka komputer. Online terus. Tak? Online terus. Kemudian dibaca. So, maka apa yang baca itu didengar oleh semua orang. Masing-masing buka komputer. Sana. Macam kita bercakap dalam komputer lah. Ni. Dunia maya hari ni kita gunakan. Boleh. Itu boleh. Ya. Tapi tiap kali 1 juz misalnya, peruntukkan untuk setengah jam 1 juz. Seorang-seorang baca seorang.
Tapi yang lancar lah. Kalau alladhi ya, lambat, dapat juga pahala. Ya, itulah sungguh-sungguh dapat baca Quran. Sebab hadis yang kata Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Tengok, itu hadis. Jadi orang baca tergagak-gagak pun dapat juga pahala. Tapi masalah bertadarus, sukarlah walau pakai internet, apa pakai tengok ya cara. Masing-masing melihat mana. 10 orang misalnya satu kumpulan, okey, kita bacalah 1 juzuk hari ni. Okey, baca, selesai. Juz pertama selesai. Okey, esok lagi. Kalau 30 hari, boleh selesai tu. 1 hari 2 kali lah, pakat. Kita sekarang duduk di rumah tak ada buat apa, ya. Masa ini, PKP. Bukan kita nak berayok. Ini orang ahli ibadah. Kita gunakan masa ni. Ini boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi dibaca sama-sama. Adakah dikira itu? Pertanyaan. Adakah dikira itu khatam? Okey. Kalau begitu tiap hari, itu diterima. Sebab didengar oleh semua. Kalau dulu berhadapan, buat firqah, satu kumpulan, pusingan, baca sorang-sorang, didengar, ditasmik. Adalah suka tukang tegur. Ini. Sebab ini namanya tadarus. Secara murattal, perlahan-perlahan. Segi sebab Al-Quran ni, segi tajwidnya, makhrajnya, kena jaga. Ya, kena jaga. Barulah diterima oleh Allah. Bacaan kita sahih betulnya, tegur menegur. Qadar panjangnya, mat asli, mat tabi'i, mat iwatnya, mat lin, semua dapat dilaksanakan. Tu dapat tegur menegur. Itulah yang dia berkepala. Itu dapatnya pahala. Jadi kita gunakan. Jadi orang cari yang dalam gulungan firqah kumpulan itu ada yang mahir dengan Al-Quran. Ya, baca pelan-pelan. Tapi yang lancar lah, cepat sikit. Kalau yang tak lancar tu cari kumpulan yang tak lancar. Tak apa. Ya, kita belajar masa ni. Ataupun masing-masing yang mendengar ada cara online, dia dengar je. Dia mengikuti. Ini penting. Inilah nama dia terima. Tapi kalau kita hanya letak pada WhatsApp, kau juzuk ini, kau juzuk ni, kau juzuk sini, itu boleh. Tetapi tidak dikira khatam Al-Quran. Tak. Kecuali kita baca tetap di rumah, kita baca sendiri untuk 30 juz. Apa salahnya? Itu secara silaturahmi. Kita dengan cucu kita dengan anak-anak kita dengan anak-anak buah kita yang duduk di mana, ada duduk di Pahang, duduk Kuala Lumpur, ada duduk di Negeri Sembilan, ada dah rata-rata. Secara itulah penghubungan, penggunaan dunia maya. Dunia maya. Ini nama dunia maya, kecanggihan. Ya. Macam orang menyanyi dalam YouTube tu. Didengar oleh orang lain secara terus-menerus, direct. Juga itu punya dunia maya. Jadi kita gunakan kepada kebajikan. Kalau kita buat firqah yang betul-betul, okey, juzuk pertama kita baca ni. Kau baca, habis. Esok juzuk kedua baca sama-sama. Ya, dengar dalam melalui apa? Bukan melalui yang tak didengar. Sebab itulah ya, setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berlaku. Jelas. Setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ramai di antara orang-orang yang memeluk agama Islam belum kuat imannya menjadi murtad, keluar Islam, tak mau keluar zakat, tak mau bayar zakat. Itu punjanya. Tak mau bayar zakat. Bahkan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dalam peperangan itu ramailah gugur orang yang hafazan Al-Quran, yang menyemak ketika Rasulullah membacakan setiap wahyu yang sampai kepada baginda kepada para sahabat. Zaman dulu kan canggih sekarang tuan-tuan. Sekarang ni canggih, petik je. Ya. Rumah tu potek dinding, tangan menyalok. Ya, air dalam bosi jelah. Kata orang Negeri Sembilan. Ya. Jadi kita gunakan. Zaman dulu tak ada. Ada yang tulis di batang kurma, ada yang tulis di mana? Di
di daun-daun kurma, Allahu Rabbi, susahnya. Tapi Allah bagi keistimewaan sahabat Rasulullah SAW, hafaz Al-Quran dan hafal. Maka dalam peperangan itu, Umar Ibn Khattab memikirkan, bagaimana ramai orang yang hafaz Al-Quran sedangkan Rasulullah dah wafat, gugur dalam peperangan, yaitu apa? Menghapuskan atau memberi berperang dengan orang-orang yang murtad, keluar Islam balik. Perangilah orang-orang murtad yang tak mau membayar zakat. Maka Umar Ibn Khattab nyampaikan kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, okey, boleh. Kamu lantik. Lantik siapa? Zaid bin Sabit. Ketika tu Zaid bin Sabit tu orang muda. Ya, muda. Taklah Umar Ibn Khattab tu dah usia. Osman Ibn Affan tu dah usia. Bukan dia tak boleh hafaz, tapi orang muda. Orang yang kuat ingatan. Dicarilah, cari-cari. Okey. Jadi Zaid bin Sabit ini menjadi ketua untuk mencari orang yang hafaz Quran itu untuk dibukukan, dituliskan. Tu. Sebab itulah kita kena terima sahabat yang dipilih oleh baginda Rasulullah SAW, 4 orang sahabat. Tapi di zaman dulu ada yang tak suka. Hari ini pun ada. Ya. Orang-orang seumpamanya kepahaman Syiah, dia tak suka. Dia suka seorang je. Dia tak terima dengan Abu Bakar Siddiq, Umar Ibn Khattab, Utsman Ibn Affan. Sedangkan ini adalah orang yang ada hubungan karib dengan Rasulullah. Orang yang saling hormat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahu Rabbi. Hebatnya iman dia orang. Sebab itu pernah berlaku kisah Bilal bin Rabah. Majikannya marah kepada Bilal bin Rabah. Ya. Bilal bin Rabah ini dihukum oleh majikan. Diletak di tengah-tengah padang pasir. Ditambat kaki tangannya di tengah padang pasir. Tidak berbaju. Allahu Rabbi. Sedihnya. Letak di batu pejal di atas perutnya. Apabila Abu Bakar Siddiq melihat Bilal bin Rabah, kerana imannya, tauhidnya kepada Allah SWT begitu kuat, mengikut ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, maka Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Modal 3 kali ganda dia minta majikan. Aku buat apa? Aku bela dia. Dia dah percaya dia kan. Kepercayaan dia tak ikut ajaranku, kata majikan. Okey, kau sanggup bayar sekian. 3 kali ganda dibayar oleh Abu Bakar Siddiq. Ya tak? Sebab itulah di zaman dulu, ya, zaman jihad fi sabilillah. Ni. Sebab inilah hari ini kita nak jihad tinggi-tinggi tak mampu. Bulan Ramadan ni alhamdulillah banyakkan, ya. Kebanyakan mengimpakkan untuk buka puasa, mengimpakkan untuk bersama-sama untuk tazkirah, mengingati, itu nama tazkirah. Jadi kita Al-Quran ini kita usahakanlah dengan cara yang lebih baik. Boleh kita bertadarus melalui alat yang supaya dilihat. Tetapi kalau dia dibagi satu juzuk, kita tak dengar dia baca, boleh juga sebagai silaturahmi. Tapi kita tetap, ya, ingat ya, kita tetap membaca sendiri di rumah yang kita punya sendiri daripada juzuk pertama sampai juzuk ke-30 yang khas untuk kita. Apa salahnya kita ikut yang kumpulan kita, keluarga kita ikut. Yang kita punyalah. Oh ya, jadi kita punya pun Sahih Hatam 30 juz. Jangan pula aku dah ikut sana. Ini banyak berlaku. Dia tak faham. Aku dah ikut Juan, aku ambil juzuk ni. Aku dia esok lagi ada habis, ambil juzuk ni. Yang lain tak baca. Jangan gitu. Inilah yang tak diterima. Tapi yang boleh tadi, apa yang dilakukan, menggunakan dunia alam maya hari ini, masing-masing buka komputer. Okey, baca, tegur. Itu namakan tashmi', bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan perkongsian hari ini menjadikan satu sumber
aspirasi kita dalam bulan Ramadan ini, walaupun kita diuji oleh Allah dengan apa? Ujian dengan virus corona ini. Mudah-mudahan kita duduk di rumah, ada aktiviti, macam-macam aktiviti. Selain pada aktiviti kita tolong masak isteri, dan sebagainya. Aktiviti bersih rumah, macam-macam lah. Jadi kita boleh lakukan ini semua untuk kebajikan. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.